السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Kita akan dapati tasbih ni bermula pada setiap surah yang berselang. Sebagai contoh, sebelum ni qul sami Allah, permulaan surah. Diikuti selepas pada ni, seperti surah Hasyr ni, bermula dengan tasbih. Kemudian bermula dengan bukan tasbih. Kemudian ada dekat tasbih. Nak beritahu kepada kita, di antara lain kata ulama tafsir, infak dan jihad maksudnya adalah untuk tauhid. Sebab tasbih ni makna tauhid. Tasbih adalah makna bagi tauhid. Jadi infak dan jihad sebenarnya untuk mentauhidkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah makhluk di lapisan langit dan makhluk di lapisan bumi. Dan Allah Ta'ala itu wahwal azizul hakim. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim di awalil hasyr. Allah Ta'ala dialah yang menghalau keluar orang-orang kafir daripada Yahudi. Orang kafir daripada ahli kitab. Min diyarihim, daripada kampung halaman mereka, di awalil hasyr, pengusiran yang pertama. Dia dua kali Yahudi ini diusir. Pengusiran pertama, pengusiran Bani Nadir. Nabi sebenarnya tertanggung satu diah yang patut dibayar. Kerana kalau seorang sahabatnya telah membunuh satu orang lain tanpa sengaja, lalu terpaksa kena bayar dia. Dan dia adalah 100 ekor unta, atau seperti mana dia persetuju oleh wali si mati. Jadi kesuntukan duit tidak ada, maka Nabi pergi berjumpa dengan Yahudi Bani Nadir untuk berhutang dengan mereka dan akan bayar pada masa tertentu. Jadi mereka pun bersetujulah nak bagi. Apabila Nabi balik, mereka buat pakatan saja untuk bunuh Nabi. Apabila Nabi mari untuk ambil, dengan cara ambil kisaran gandum untuk dihempak atas kepala Nabi. Apabila Nabi lalu di tepi lorong mereka, di tepi tembok lorong rumah mereka, mereka akan bunuh Nabi dengan cara itu. Dan mereka kata suatu kejadian yang berlaku bukan daripada ikhtiar mereka. Apabila rancangan mereka sudah dibuat dan mereka nak buat begitu pada Nabi, Allah bagi wahyu. Allah bagi wahyu bahwasanya ini sebenarnya rancangan Yahudi Bani Nadir nak bunuh kamu. Dan kan sudah ada perjanjian supaya mereka Yahudi ini jadi orang yang bebas, tidak berpihak pada mana-mana, golongan yang berkecuali. Jadi kalau musuh nak mari serang Nabi, jangan sokong. Jika Nabi nak berperang mana-mana musuh, tak perlu sokong supaya jadi golongan berkecuali. Tapi bila telah berlaku niat mereka dan rancangan mereka untuk bunuh Nabi, maka ini dikira belok dengan Nabi. Lalu Allah Ta'ala arahkan Nabi dengan sahabat dia kepung dan usir mereka daripada duduk di kota Madinah. Tak boleh bawa apa-apa kecuali semuatan unta sahaja. Yang lain-lain tak boleh. Lalu mereka telah rosakkan rumah mereka sendiri. Tak mahu bagi kepada orang Islam. Apa yang mampu mereka bawa, yang lain-lain mereka rosakkan. Jadi dalam masa dikepungnya rumah kawasan mereka, kawasan Bani Nadir, mereka tak keluar-keluar. Mereka tak keluar-keluar. Jadi bagi menakutkan mereka itu supaya keluar, Nabi arahkan supaya sahabat bakar saja kebun-kebun taman mereka. Tebang saja sebahagian kebun taman mereka. Apabila kebun-kebun taman tadi sebahagian kecil telah ditebang dan daun-daun telah dibakar, maka suatu gumpalan asap telah lahir dan bunyi tumbang pokok-pokok ini menyebabkan Yahudi yang duduk berlindung dalam kubur itu takut. Allah campur dengan cara itu ketakutan, sehingga mereka bersedia untuk serah diri. Dan hukumannya ialah usir mereka tinggal Mekah, Madinah ni pergi tempat lain. Jadi apabila mereka diusir,
Mereka tak dibenarkan bawa kecuali sekadar unta saja. Apa yang mampu sekadar itu saja. Yang lain tinggal sini menjadi harta faid, harta yang kembali kepada tangan pemilik sebenar, iaitu tangan orang Islam. Dan itulah salah satu di antara faid yang pertama yang diperoleh oleh Nabi. Banyak sekali baju besinya, pedangnya dan sebagainya yang merupakan khazanah yang dihimpun sekian lama oleh Yahudi Bani Nadir. Termasuklah kebun Bani Nadir itu semua menjadi harta faid orang Islam. Itulah harta yang pertama yang diperolehi. Hasyar yang kedua, itu hasyar Yahudi Khaybar daripada kota semenanjung Arab zaman Sayyidina Umar. Hasyar kedua adalah dihalau keluarnya semua Yahudi Khaybar, saki-baki Yahudi yang ada di semenanjung Arab. Semua mereka itu dihalau. Oleh kerana Nabi telah memberitahu dalam hadis yang sahih, akhriju al-yahuda min jaziratil arabi, kamu semua wahai sahabatku, halau keluar, usir semua Yahudi yang duduk di tanah Arab, semua usirkan mereka keluar. Jadi pengusiran berlaku pada kali kedua, iaitu pengusiran Yahudi Khaybar pada zaman Sayyidina Umar. Jadi awalul hasyri di sini adalah pengusiran pertama, Bani Nadir. Huwa alladhi akhrajal ladina kafaru, dialah yang halau keluar orang kafir di kalangan ahlu kitab Bani Nadir, iaitu Yahudi Bani Nadir, min diarihim, daripada kampung halaman mereka yang duduk di Madinah. Di awalil hasyri, pada pengusiran yang pertama, pengusiran Yahudi yang pertama. Kemudian pengusiran yang kedua, ma zanantum an takhruju, kamu tak sangka mereka akan keluar. Kamu tak sangka mereka itu akan keluar. Sebab apa? Sebab segala-gala yang ada pada mereka itu sudah dikira cukup. Mana cukup, serba cukup ada pada mereka, dengan kebunnya, dengan hartanya, dengan senjatanya, dengan kelompoknya, begitu ramai. Wazannu, dan mereka sendiri pun, Yahudi sendiri pun menyangka, annahum mani'atuhum husunuhum min Allah, kubu-kubu yang mereka bina itu sudah cukup untuk menghalang mereka daripada azab Allah. Tapi apabila Allah takdirkan, itu yang jadinya. Fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu, Allah Ta'ala adakan kepada mereka itu azab, pengusiran daripada cara yang mereka tidak sangka. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, Allah campak dalam hati mereka itu takut serta gerung, sehingga mereka tak boleh duduk lama dalam kubu. Yukhribuna buyutahum, mereka merosakkan rumah mereka sendiri kerana tak mahu bagi benda tu kepada orang mukmin. Bi aidihim, dengan tangan mereka. Wa aidil mu'minin, dan juga Allah rosakkan rumah mereka dengan tangan orang mukmin. Apabila mereka dah keluar, orang mukmin pun masuk, cerobohi semua dan bakar semua. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pengajaran, ambillah iktibar wahai yang ada akal fikiran, belok dalam perjanjian ini adalah padahnya. Pengusiran ni lebih ringan daripada bunuh. Allah Ta'ala beritahu, walaula an kataballahu alaihimul jala, kalaulah Allah Ta'ala tidak takdirkan ke atas mereka itu pengusiran, buang daerah, la'adzabahum fid dunya, nescaya Allah azab mereka dengan dibunuh gitu saja. Boleh juga cara. Seperti cara yang Allah Ta'ala arahkan Nabi bunuh Yahudi Quraizah pada tahun berikutnya. Jadi pengusiran ni lebih ringan sikit berbanding dengan bunuh. Itu pun azab duniawi, walahum fil akhirati, dan mereka pula akan dapat azab nar, azab api neraka apabila mereka mati bila-bila masa. Zalika, hukuman seperti itu. Kenapa tu? Bi annahum syaqullah wa rasulah. Pangkalnya adalah mereka menentang Allah dan Rasul. Itu asalnya. Yang demikian hukuman kepada Yahudi itu, diusir mereka tinggal kawasan itu kerana mereka menentang Allah dan Rasul. Mereka ada niat jahat untuk bunuh Rasul. Mereka sudah ada perjanjian sebelum itu. Wa man yushaqillah wa rasul, wa man yushaqillah, dan siapa yang menentang Allah, tak kira zaman mana sekalipun, fa inna Allah syadidul iqab, maka sungguhnya Allah Ta'ala sangat berat hukumannya. Bila Nabi dan sahabat telah ganggu mereka dengan cara ditebang pokok-pokok tamak, mereka mengkritik, mereka mencela. Orang Islam telah buat kerosakan. Muhammad telah membuat kerosakan pada harta benda.
suatu pembaziran besar. Sedangkan perkara itu adalah wahyu daripada Allah. Itu cara-cara untuk menakutkan mereka. Bukan semua pokok. Beberapa sahaja pokok ditebang. Untuk mempercepatkan proses mereka keluar daripada kampung mereka. Lama juga ditunggu. 21 malam. Dalam kita hadis kata 21 malam Nabi tunggu kepung mereka. Supaya mereka berserah diri, menyerah diri. Tapi mereka tak keluar sehinggalah batang-batang tamak itu ditebang dan ditumbangkan dan dibakar daun-daunnya. Dikurang kerana beberapa pokok tamak itu mereka takut. Dengan begitu mereka masih lagi mengkritik Nabi. Dia kata orang Islam, orang yang katakan dia tu ikut agama tapi duduk melakukan pembaziran. Allah Ta'ala turunkan ayat ini sebagai pembetulan dan sebagai jawab kepada kritikan Yahudi. Ma qata'tum min linah. Kamu tidak tebang mana-mana pokok yang baik daripada pokok tamak yang baik. Au taraktumuha qa'imah, atau kamu biarkan tegak seperti biasa ala usuliha, di atas pangkalnya. Kesemua itu fa bi idznillah, dengan izin Allah, dengan wahyu daripada Allah. Beberapa pokok diarahkan tebang pun wahyu Allah. Yang lain-lain diarahkan supaya jangan tebang pun daripada wahyu Allah. Allah Ta'ala buat begitu, arahkan begitu liyu'izzal mu'minin, untuk memuliakan kaum mukmin yang ikut Nabi, wa liyukhziyal fasiqin, dan untuk menghinakan golongan fasik ahli kitab yang menentang Nabi. Jadi pokok-pokok dan ditebang memang daripada wahyu Allah. Yang kedua, untuk memuliakan kaum mukmin dan untuk menghinakan orang fasik. Wa ma afa Allahu ala rasulihi, harta-harta Yahudi Bani Nadir sepeninggalan mereka ke tempat lain, ke Syam, yang diperolehi tanpa peperangan. Hanya kadar kepung saja, mereka tinggal begitu saja. Jadi harta itu dipanggil harta faid. Jadi harta faid, pembahagian dia tidak seperti harta ghanimah. Pembahagian dia tidak seperti harta ghanimah. Pembahagian 100% mengikut 5 kumpulan. Pembahagian harta faid ini sepenuh-penuhnya kepada 5 pembahagian. Tidak ada dalam ni saham untuk mereka berperang. Wa ma afa Allahu ala rasulih, harta yang Allah Ta'ala kembalikan, pulangkan semula kepada Rasulnya, minhum, daripada harta Yahudi Bani Nadir itu. Allah Ta'ala berfirman, fama aujaftum alaihi min khailin, kamu tidak memicu untuk dapat harta itu mana-mana kuda pun. Wala rikabin, dan kamu tidak memicu mana-mana unta. Tak guna pun kuda, tak guna pun unta untuk berperang. Hanya tunggu-tunggu mereka pun keluar begitu saja. Walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha'. Akan tapi Allah Ta'ala memberi kuasa kepada Rasulnya tanpa perang kepada siapa-siapa yang dia kenaki. Daripada itulah mereka tinggalkan tanpa peperangan. Wallahu a'lam kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala di atas segala sesuatu maha berkuasa. Maknanya, kenapa tidak ada bahagian daripada pejuang? Kerana tak berlaku peperangan. Kalau berlaku peperangan, nama harta itu harta ghanimah. Tidak berlaku peperangan, harta itu dia panggil faid. Seperti harta Khaybar. Ada sebahagian harta faid, ada sebahagian lain ghanimah. Hak ghanimah itu dibahagikan, yang faid itu hanya kepada Nabi. Siapa yang berhak akan dapat daripada harta faid? Allah beritahu, ma afa Allahu ala rasulihi, harta-harta yang Allah kembalikan kepada Rasulnya, yang ditinggalkan oleh orang kafir tanpa peperangan, min ahli al-qura, lebih-lebih lagi harta yang berlaku ni, iaitu daripada penduduk Bani Nadir, falillah walir rasul, bahagiannya kepada Allah dan kepada Rasul. Yang ketiga, walidil qurba, kepada kaum kerabat Rasul. Yang keempat, wal yatama, kepada anak yatim. Yang kelima, wal masakin, kepada fakir miskin. Yang keenamnya, wabni sabil musafir. Inilah bahagian-bahagian yang akan dibahagi, yang akan diagih daripada harta faid. Tidak ada pun bahagian untuk pejuang kerana tidak berlaku peperangan. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i, supaya tidaklah
harta ini tetap di kalangan orang kaya di kalangan kamu saja. Tidaklah harta ini berpusing pada kalangan orang kaya saja. Apa maksud? Harta-harta yang dapat daripada faid, Allah Ta'ala ada saluran kepada 6 saluran. Dan mereka itu bukan orang kaya. Mereka adalah orang miskin. Dan harta faid, harta yang banyak. Supaya sumber harta di kalangan umat Islam tidak hanya tertumpu daripada modal orang kaya. Sebaliknya, ada juga bahagian-bahagian orang miskin yang dapat longgokkan harta melalui faid. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya tidaklah diagihkan harta-harta yang banyak itu, yang jumlah yang banyak itu di kalangan orang kaya kamu saja melalui perniagaan dan sebagainya, tak akan dapat sampai bila-bila orang miskin. Orang miskin hanya akan dapat hanya dengan bentuk zakat. Tapi apabila adanya harta-harta faid seperti ini, maka orang miskin juga akan dapat longgokkan harta. Dan mereka juga akan guna harta itu untuk pusingan modal, untuk perniagaan mereka. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Dan apa saja yang dibagi oleh Rasul kepada kamu, maka ambillah. Mana apa saja syariat yang telah diajar oleh kamu, oleh Rasul kepada kamu, kamu terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul terhadap kamu, maka tinggallah. Wattaqullah. Dan adalah kamu takut sungguh-sungguh kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat berat hukumannya. Jadi harta tadi semua orang nak. Kalaulah tidak ada peraturan daripada Allah, akan jadi satu rebutan. Sebab apa? Sebab longgokkan harta begitu banyak. Harta faid ini bukan sedikit, sangat banyak. Bukan sedikit, sangat banyak. Longgokkan harta yang dikumpulkan oleh Yahudi Bani Nadir sekian lama, beratus tahun, dibagi begitu saja oleh Allah Ta'ala. Jadi apabila bahagian ni akan diperoleh oleh 6 golongan, maka 6 golongan ni adalah merupakan golongan yang dikatakan tidak ada bahagian harta sebenarnya dalam masyarakat. Tidak ada bahagian harta sebenarnya dalam masyarakat. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala jadikan harta faid untuk mereka. Juga harta faid itu ada lagi golongan yang akan diberi, iaitu lil fuqara'il muhajirin. Lebih-lebih lagi orang miskin yang dikehendaki dalam ayat ni, orang miskin di kalangan muhajirin. Orang miskin banyak kategori dia, tapi yang perlu diutamakan dalam membagi harta faid adalah orang miskin muhajirin, yang mereka berhijrah selas pinggang untuk Allah dan Rasul. Alladzina ukhriju min diyarihim, itu golongan yang dihalau keluar secara zalim daripada kampung halaman mereka sendiri. Wa amwalihim, dihalau secara zalim daripada harta mereka sendiri. Dan mereka berhijrah bukan kerana duniawi, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Mereka mencari kurniaan daripada Allah dan keredaan. Wa yansuru nadin Allah. Sini wa yansuruna Allah wa rasulahu, mana mereka menolong agama Allah dan mereka menolong Rasul yang mengajak mereka menolong agama Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah golongan betul-betul jujur dalam setiap tindak tanduk. Juga orang miskin di kalangan Ansar, walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Golongan miskin dari kalangan orang Ansar yang telah menyedia tempat hijrah, tanah, rumah, wal iman, dan mereka sudah beriman sebelum datangnya muhajirin. Min qablihim, sebelum kedatangannya muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Madinah ini suka dan sayang kepada sahabat yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Mereka tidak ada pun hajat-hajat dalam hati mereka, mimma utu, daripada harta faid yang dibagi pada muhajirin. Mereka pun tidak ada keperluan ataupun hajat untuk ambil, untuk menikmati harta-harta faid yang diagihkan, yang diutamakan kepada muhajirin. Wala yajiduna fi sudurim hajatan. Mana orang Ansar yang menyediakan tempat hijrah,
yang membantu orang hijrah, yang sudah beriman sebelum kedatangan Muhajirin. Tidak ada dalam hati orang Ansar ini apa-apa keperluan daripada harta faid yang dibagi kepada Muhajirin. Mereka pun tak nak dalam harta faid. Sebaliknya, wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka utamakan orang Muhajirin berbanding dengan diri mereka sendiri. Katalah Nabi nak bagi harta faid ni kepada orang Muhajirin 80%. Orang Ansar nak bagi 20%. Dia kata tak apa, kami utamakan Muhajirin kerana mereka rumah tidak ada, mereka tanah pun tidak ada, mereka datang sini Allah dan Rasul. Walau kana bihim khassasatun, sekalipun orang Ansar sendiri dia pun menderita, bukan semua kaya. Walaupun mereka sendiri susah, walaupun mereka sendiri mengalami kesukaran hidup, tapi mereka lebih utamakan Muhajirin. Wa man yuqashuha nafsihi, asalnya dalam perkara agama ni tiada sifat tamak yang membawa kepada kedekut. Sifat tamak tu Arab panggil syuh. Jadi wa man yuqashuha nafsihi, siapa saja yang diselamatkan daripada sifat tamak yang menyebabkan kedekut, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah golongan berjaya dunia akhirat. Tapi kalau satu orang yang tidak lagi dilindungi sifat tamak yang menyebabkan kedekut, orang itu masih lagi tidak dikira selamat. Jadi wa man yuqashuha nafsihi, dan siapa saja yang dilindungi daripada sifat tamak yang membawa kepada kedekut, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah golongan yang berjaya dunia akhirat. Walladzina ja'u min ba'dim, dan orang Islam yang datang selepas Muhajirin dan Ansar. Dan orang Islam yang datang selepas Muhajirin dan Ansar, yakni harta-harta faid dibagi kepada Muhajirin, dibagi kepada orang Ansar yang miskin, dan dibagi juga kepada orang Islam yang baru masuk Islam selepas Muhajirin dan Ansar. Yaqulun, mereka juga berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan kepada saudara-saudara kami yang terlebih dahulu masuk Islam lebih pada kami, terdiri pada Muhajirin dan Ansar. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah jadi dalam hati kami ghillan, dengki, dendam, lilladzina amanu, kepada semua orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami sesungguhnya Kau Maha menyayangi lagi Maha mengasihi. Kita akan sambung. Assalamualaikum. Ayat yang kita nak baca ni mengenai Yahudi Quraisyah, yang mana mereka lah pencetus bagi peperangan Ahzab, disokong oleh munafik Madinah. Mereka pergi ke sana, ke Mekah, bakar semangat kepada musyrikin Mekah untuk bangkit lawan Islam, dan mereka sanggup untuk membantu dan menyokong dari segi harta benda. Manakala munafikin yang duduk di Madinah juga menyokong mereka, menyokong cara tindak tanduk Yahudi Quraisyah ini, sehingga mereka kata, kalaulah kamu dihalau, kami akan turut keluar seperti kamu. Kalau kamu diperangi, kami akan bantu. Kata-kata munafik tadi menyebabkan Yahudi Quraisyah lebih bersemangat untuk lawan Islam. Ini satu pandangan ulama tafsir. Satu lagi pandangan ulama tafsir mengenai munafik dengan Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir. Mereka pergi kepada Bani Nadir, mereka kata, kamu jangan keluar daripada daripada kubur. Sekiranya kamu diusir oleh Muhammad, kami akan ikut sama. Sekiranya kamu bangkit untuk memerangi Muhammad, kami akan memerangi kamu. Tapi semua itu adalah bohong. Kerana munafikin dia bukan pejuang. Dia adalah golongan pengecut. Alam tara ila alladhina nafaqu. Tidakkah kamu tengok kepada orang munafik? Yaquluna li ikhwanihim, mereka berkata kepada saudara sefahaman dengan mereka. Siapa? Alladzina kafaru min ahli kitab, itu orang kafir Yahudi ahli kitab Bani Quraisyah. Apa kata munafik?
kepada Yahudi Quraisy, wallahi la in ukhrijtum, demi Allah sekiranya kamu dihalau keluar, lanakhrujanna ma'akum, kami akan keluar turut serta bersama kamu. Wala nuti'u fikum ahadan abada, kami tidak akan patuhi mana-mana musuh untuk menyusahkan kamu selama-lama. Tak kira musuh tu siapa yang nak menyusahkan kamu, kami tak akan patuhi. Wa in qutiltum, sekiranya kamu diperangi, katakanlah, lanansurannakum, kami pasti akan membantu dan menolong kamu habis-habisan. Wallahu yashhadu, sedangkan Allah bersaksi, innahum lakadzibun, sesungguhnya munafikin ini bohong. Sebab apa? Wallahi la in ukhriju, sekiranya ahlu kitab dihalau, la yakhrujuna ma'ahu, munafikin tak akan keluar bersama Yahudi. Wala in qutilu, sekiranya ahlu kitab Yahudi itu diperangi, la yansurunahu, munafikin tidak akan bantu dan menolong. Wala in nasaruhum, sekiranya orang munafik tolong pun Yahudi, hanya untuk wala in nasaruhum, sekiranya munafik ni cuba nak menolong pun Yahudi, la yuwalluna al-adbar, nescaya munafik akan lari terlebih dahulu, mundur ke belakang. Summa la yunsarun, kemudian mereka Yahudi tidak dapat pertolongan daripada segenap arah. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim, apakah kamu lebih ditakuti dalam hati mereka min Allah, daripada Allah Ta'ala, sedangkan Allah patut ditakuti. Sedangkan Allah patut seorang tu lebih takut berbanding manusia. Zalika, takut kepada manusia, takut kepada umat Islam berbanding dengan Allah, bi annahum qaumun la yafqahun, kerana munafik ni kaum yang tidak memahami urusan Allah Ta'ala dan tidak memahami sebenarnya segala-gala itu daripada takdir yang Allah tetapkan. Allah Ta'ala beritahu Yahudi, la yuqatilunakum jami'an, mereka tidak dapat memerangi kamu secara beramai-ramai, illa fi quran, kecuali dengan cara berkubu, kecuali dengan cara berada dalam daerah yang sudah disiapkan kubu, qura muhassanah. Berdepan di medan ni bukan cara Yahudi, kerana mereka tidak akan memerangi kamu dengan cara berdepan di medan, kecuali dengan cara berkubu dalam negeri mereka, dalam kampung dan daerah mereka. Au min wara'i hujudurin, atau di belakang tembok, tidak dengan cara berdepan. Tidak dengan cara berdepan. Ini cara-cara Yahudi, kerana mereka terjenis takut. Ba'suhum bainahum syadid, sebenarnya permusuhan sesama mereka pun sangat berat. Permusuhan sesama Yahudi pun sangat kuat. Tahsabuhum jami'an, kamu menyangka mereka itu bersatu, tidak. Wa qulubuhum syatta, hati mereka macam-macam. Hati mereka sesama mereka pecah belah. Badan saja macam bersatu, hati mereka pecah belah. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun, yang demikian berlaku sedemikian dengan sebab mereka adalah kaum yang tidak memahami agama, tidak memahami agama tauhid, tidak memahami agama ini atas bantuan Allah. Mereka hanya mempermain-mainkan agama. Jadi Allah Ta'ala buat begitu. Kama thalil ladzina min qablihim qariban, sama seperti Bani Nadir sebelum mereka ini. Dzaqu wa bala amrihim, ia sudah merasai natijah natijah rancangan mereka. Natijah rancangan mereka nak bunuh Nabi, mereka telah rasai. Walahum azabun alim, dan di akhirat nanti kalau mati tidak bertobat, mereka akan dapat azab sangat pedih. Orang munafik bagi semangat kepada Yahudi tidak ubah seperti syaitan bagi semangat kepada manusia supaya kufur, sama saja. Sebab cara-cara yang ada pada munafik itu semuanya daripada bisikan syaitan, daripada bisikan syaitan. Jadi cara-cara munafik bagi semangat kepada Yahudi kama thali syaitan, sama seperti syaitan. Idh qala lil insan, ketika dia kata kepada manusia yang kafir, ukfur, teruskanlah melakukan amalan kafir, teruskanlah
melakukan perkara yang menyebabkan kufur. Falamma kafara, apakah orang itu memang kufur sungguh, tak tinggalkan kufur, qala, kata syaitan, inni bari'um minka, sesungguhnya aku bebas daripada kamu. Inni akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku pun takut juga kepada Allah rabbal alamin. Fakana aqibatahuma, maka natijah kedua-duanya, syaitan yang menghasut, manusia yang mengikut, annahuma finnar, sesungguhnya kedua-duanya dalam neraka, khalidaini fiha, kedua-duanya akan kekal dalamnya. Wa dzalika jazaa'ul zalimin, jadi demikianlah balasan pada golongan yang zalim. Ayat seterusnya sebagai takhwif ukhrawi, dan dalam masa yang sama zajrun, teguran kepada orang munafik. Asalnya kata-kata orang munafik ini, hubungan dengan Allah tidak kuat, hubungan dengan akhirat juga tidak kuat. Daripada punca itulah mereka jadi munafik. Jadi lawan bagi sifat munafik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai yang beriman, kamu hendaklah takut sungguh kepada Allah. Buktikan ketakutan itu dengan taat. Yang kedua, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah seseorang itu perhatikan apakah amal-amal yang dia telah hantar untuk hari esok. Apa makna hari esok? Setelah pada mati. Takut sungguh-sungguh kepada Allah dengan cara buktikan dengan taat. Dan perhatikan sungguh-sungguh apa sebenarnya amal yang dia telah hantar untuk hari esok. Apabila ada dua perkara itu, insya-Allah hilang sifat munafik. Wattaqullah, dan takutlah sungguh-sungguh kamu kepada Allah Ta'ala dengan ditinggalkan segala kesilapan dan kesalahan, dosa dan juga ingkar. Takutlah kepada Allah dengan ditinggalkan serta-merta dosa dan kesilapan dan kesalahan. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Wala takunu kalladzina nasallah, janganlah kamu semua jadi seperti mana orang lupa Allah. Seperti mana orang lupa Allah. Fa ansahum anfusahum, lalu Allah Ta'ala jadikan mereka lupa untuk diri mereka sendiri. Orang lupa Allah Ta'ala lupa untuk bagi kesedaran kepada mereka untuk buat persiapan ke akhirat. Asalnya lupa Allah, lalu Allah Ta'ala jadikan satu orang itu lalai untuk buat persiapan untuk bertemu dengan Allah di akhirat. Ulaika humul fasikun, orang sifat seperti itulah orang fasik. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Di segi dunia, orang yang dikira penghuni neraka tak akan sama orang yang dikira penghuni syurga. Tak akan sama. Maknanya penghuni neraka ni di dunia dia lupa Allah. Penghuni syurga dia orang takut pada Allah. Memang tak sama. Orang lupa Allah, orang takut pada Allah. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni syurga, orang ingat dan takut pada Allah itu, mereka akan dapat kejayaan. Faizun maknanya orang yang betul-betul capai kejayaan yang dia cari. Ayat seterusnya nak beritahu tentang asbab ke syurga adalah wahyu. Besarnya wahyu yang diturunkan oleh Allah yang merupakan jalan ke syurga. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal, kalau seandainya kami turunkan Quran ini kepada gunung, oleh kerana gunung ini tidak ada nafsu, ra'aitahu khashi'an, kamu akan dapati gunung itu tunduk khasyuk, mutasaddian, akan terbelah min khasyatillah, kerana takut kepada Allah. Kalau seandainya. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Contoh yang demikian itu kami adakannya untuk manusia faham. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka boleh berfikir, yang nantinya berfikir menyebabkan mereka dapat kesedaran dan dapat pedoman. Apa yang Allah Ta'ala nak beritahu dalam kitab dia ialah tentang dia. Kitab Allah diturunkan oleh Allah untuk hamba Allah kenal Allah, bukan benda lain. Untuk manusia kenal Allah atas dasar tauhid, bukan kenal Allah atas dasar Allah ada, bukan kenal Allah atas dasar Allah mencipta langit bumi. Bahkan Allah sahaja yang berhak disebut dan dipuja untuk apa-apa perkara, baik bagi menyelesaikan masalah, baik bagi menyempurnakan. Jadi kitab Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, seandainya diturunkan kepada gunung-gunung akan hancur, isi kandungannya ialah Wallahu alladhi la ilaha illa hu, dialah Allah, tidak ada ilah melainkan dia.
alimul ghaibi wasyahadah, maha mengetahui perkara yang gaib bagi manusia dan perkara yang nyata. Sama saja. War-Rahmanur Rahim, dialah Allah Maha Rahman, Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihi. Wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah, tidak ada ilah melainkan dia. Al-Maliku, raja bagi segala raja, yang mengurus, yang mentadbir. Al-Quddus, yang suci daripada segala cacat celah. As-Salamu, yang memberi keselamatan. Al-Mu'minu, yang beri keamanan. Al-Muhaiminu, yang menjaga dan mengawal. Al-Azizu, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha kuasa. Al-Mutakabbiru, yang maha besar lagi sombong. Subhanallah ya amma yusyrikun, maha suci Allah daripada segala kelemahan dan kecacatan, daripada apa yang mereka syirikkan itu. Karena syirik adalah perkara yang mencacatkan kemampuan Allah. Yang ketiga, huwallahul khaliq, dialah Allah pencipta. Al-Bari'u, mengadakan sesuatu daripada tidak ada kepada ada. Al-Musawwiru, yang membentukkan rupa manusia sesuai dengan kegunaan. Lahul asma'ul husna, selain daripada ini Allah memiliki banyak nama, nama-nama yang indah, yang apabila disebut nama itu memang ada sifatnya yang sempurna. Jadi kepada Allah Ta'ala inilah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbih memuji-muji Allah, makhluk di lapis langit dan bumi. Wa huwal azizul hakim, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين. وصلى الله